Jika UMNO menuduh parti lain gagal menguruskan negara, jadi apa pula yang UMNO tinggalkan kepada rakyat Malaysia selama 60 tahun? Selama 60 tahun UMNO menjadi kerajaan, banyak peninggalan parti itu kepada rakyat khususnya orang Melayu. UMNO menjadi parti paling lama memerintah negara, ironinya hutang negara kini boleh diibaratkan kanser kronik. Untuk rekod, audit negara mendedahkan hutang kerajaan pada tahun lepas berjumlah RM979.81 bilion. Lembaga Peradaban Melayu pada Jun mendedahkan tanah Rizab Melayu berkurangan dengan mendadak daripada lebih 50% suatu ketika dahulu, kini hanya tinggal kira-kira 12%. Timbalan pengerusinya, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling berkata isu kemerosotan tanah Rizab Melayu adalah sesuatu yang membimbangkan, apatah lagi ia berlaku sepanjang UMNO memerintah negara selama 60 tahun. Sebagai contoh di Kuala Lumpur misalnya, hanya tinggal 3% tanah Rizab Melayu merangkumi kawasan di Gombak dan Perkampungan Melayu. Bukan sahaja di Kuala Lumpur keadaan ini berlaku, malah seluruh negeri di Malaysia sedang berdepan isu sama, tanah Rizab Melayu semakin berkurangan. Keduanya, isu hutang peneroka tanah rancangan Felda yang majoritinya orang Melayu. Hutang Felda meningkat daripada RM0.1 bilion pada 2007 kepada RM12.1 bilion pada 2017. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mustafa Mohamad pada 10 Ogos 2020 semasa sesi di Dewan Rakyat mendedahkan purata hutang peneroka Felda sekitar RM150,000. Projek dilancarkan Najib dan UMNO bukan sahaja melingkup, malah hutang peneroka Felda meningkat dengan mendadak akibat kegagalan menguruskan kewangan dengan baik, selain urus tadbir yang mengkayakan kroni. Projek seperti Ternakan Ikan Sturgeon, Perumahan Generasi Baharu Felda, projek sentuhan kasih dan lain-lain gagal, sebaliknya yang kaya hanya kroni UMNO. Penyenaraian FGV di Bursa Malaysia hanya indah kabar dari rupa, walhal realitinya ia menjadi punca kepada peningkatan hutang Felda. Pada Julai 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa mengambil langkah berani bagi mengurangkan beban ditanggung peneroka Felda, mengumumkan penghapusan sebahagian hutang RM8.3 bilion. Ketiga, UMNO meninggalkan hutang One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang paling banyak dalam sejarah negara. Hutang 1MDB ditinggalkan mencecah puluhan bilion hasil daripada penyelewengan kroni UMNO dan dalang utamanya, Najib sudah meringkuk dalam penjara ketika ini. Jumlah baki komitmen hutang 1MDB adalah RM32.08 bilion setakat 30 Jun 2022 dengan andaian kadar tukaran wang asing $1 bersamaan dengan RM4.50 menurut Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Bagaimanapun, dengan kejatuhan ringgit yang mencecah RM4.70, jumlah hutang 1MDB pastinya meningkat lebih tinggi lagi. Wang 1MDB ini masuk poket kroni UMNO dan akaun peribadi Najib seperti yang diberitahu di Mahkamah Tinggi sebelum ini. Peninggalan hutang semasa zaman UMNO ini jika lebih awal dapat dihentikan, sudah pastinya banyak manfaat dan faedah dapat dinikmati rakyat. Malangnya, kroni-kroni UMNO sahaja yang dapat hidup mewah, berkereta jenama Eropah dan hidup di rumah singgasana seperti istana. Peninggalan hutang-hutang semasa zaman UMNO ini akan memberi kesan kepada generasi masa hadapan negara. Adakah pengundi pada pilihan raya umum ke-15 mahu melihat negara semakin buncit dengan hutang selepas ini?